Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alright, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak sambung kita punya lesson for chapter 5, okay? So chapter 5 kita ada tajuk kita kali ni is electronic. Electronic chapter 5, okay. So first yang kita akan belajar dalam elektronik ni ialah elektron lah. Apa itu elektron? Okay, alright. So dalam 5.1, 3 benda yang kita akan belajar. Satu, thermionic emission. I'm not sure whether you have already heard of this or not. Tapi, inilah dia, thermionic emission, cathode ray. And then kita nak tengok effect of electric dengan magnetic field to our cathode ray. Lepas tu kita nak kira velocity of electron dalam cathode ray tube. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 benda kita nak belajar hari ni. Okay, alright. So, first of all, kita nak tengok cicak ni dia memang setiap kali saya buat kelas je, dia join. Bagus cicak ni. Okay, so elektron. Apa itu elektron? Of course lah awak dah tahu kan. Saya ulang je lah balik. Dalam chemistry awak dah belajar elektron tu dia ada dekat the shell of a nucleus kan. Ada nucleus and then kita ada elektron yang ada dekat sekeliling dia lah atas dalam satu shell kan, dalam ikutlah berapa shell yang dia ada. Okey, contohlah saya ambil contoh sodium. Contoh, okey, sodium. So sodium dia ada satu elektron kat sini kan. Okey, sebelum tu kita tahu dekat atom kita ada nukleus. Dalam ni ada proton dengan neutron. Ni saja, tak ada kaitan. Saja nak cerita. Lepas tu yang ni, yang kat luar-luar ni nama dia elektron. Okey, kita buat E kecil lah. Okey. So, yang dia elektron tu dia duduk dekat shell. So, what is shell? Shell tu sebenarnya ialah energy level. Okay, different shell have different energy levels. Lagi banyak dia punya shell, I mean lagi shell 1, shell 2, shell 3, shell 4 kan. Lagi jauh shell tu daripada nukleus, lagi tinggi dia punya energy, lagi banyak energy dia. Okay, contoh kita letaklah shell pertama ni 10 kilo electrovolt. Dia guna electrovolt energy untuk elektron. And then yang ni contohlah 20 kilo electrovolt, 30 kilo electrovolt, 40 kilo electrovolt. Okay, so setiap shell ada different energy. Okay, saya nak tanya, boleh tak? Okay, sebelum tu, kenapa elektron ni dia tak keluar? Kenapa elektron ni boleh je duduk kat shell? Kenapa dia tak? Sekali dah kan nak keluar jalan-jalan jap, lepas tu patah balik, boleh tak? Tak boleh. In a normal condition, tak boleh. Okay, sebab apa? Sebab all this electron, dia ada dia punya energy dia sendiri. So, energy dia tak akan lebih daripada energy of the shell. Okay, sebab tu dia duduk kat shell tu. Dia tak akan pergi naik atas ataupun turun bawah. Okay. So, soalan dia sekarang ni, boleh tak kita nak keluarkan elektron ni daripada shell tu? Boleh ke? Tak boleh. Okay, jawapan dia, boleh. Nak buat macam mana is, kita kena supply energy. Kita supply energy kepada elektron tu sampailah dia ada enough energy ataupun sufficient energy untuk melompat dari satu shell to the other. Okay, ni kita panggil electron excitation of electron. Alright, dia boleh melompat sampailah dia keluarlah daripada shell tu. So bila dia keluar daripada shell, dia akan pergilah mana-mana dia nak pergi kan. So maksudnya kita boleh keluarkan elektron daripada sesuatu metal. Okay, itu cerita elektron. Masuklah kat sini thermionic emission. Okay, thermionic emission. Okay, thermionic emission maksudnya kita nak emit the electron. The process Astaghfirullahalazim. The process of emitting electron ataupun the process of electron emission.
from a heated metal surface. Okay. Ataupun tengoklah apa benda definition dalam buku teks tu, sama je lah. Okay. Kita nak emit the electron daripada a heated metal surface. So kenapa kena heat? Remember tadi elektron dia akan boleh keluar daripada that metal hanya jika kita supply energy. So apa yang kita kena buat ialah kita kena supply energy lah. So kita akan supply energy in terms of heat. Okay, heat energy kita supply dekat kita punya elektron, so that kita ada satu terminal nama dia cathode ray. Cathode of course dia contain a lot of electron. Electron banyak kan kat sini. Okay, this one is anode, positive terminal. So kita nak elektron kita daripada cathode ni bergerak ke arah anode. Okay, so salah satu cara yang kita kena buat ialah kita kena heatkan dulu this filament. Okay, so bila kita heatkan filament, ada energy heat energy kita bagi dekat kita punya elektron ni sampai dia gain enough energy, sufficient energy ataupun gain more energy untuk release daripada shell dia ni. Okay, so dia bolehlah keluar. Itulah namanya electron emission, pengeluaran elektron. Okay, itulah maksud thermionic emission. Thermi ni maksudnya heat lah ni, haba. Okay, thermal. Thermionic emission, alright. So that's that. Untuk thermionic emission, kita nak keluarkan elektron daripada a heated metal surface. Okay, so elektron ni bila dia dah keluar, dia akan jadi dalam bentuk, bukanlah seketul-seketul kan. Seketul-seketul tu, satu elektron dia akan keluar in a stream of electron. Kita panggil dia electron beam. Stream of electron. Awak tak nampak seketul-seketul lah. Kita akan nampak in terms of macam cahaya macam tu. Okay. So this stream of, kita panggil stream of high velocity electron beam. Nama dia cathode ray. Okay, dia jadi dalam bentuk ray, dalam bentuk lebih kurang macam cahaya lah kita boleh kata. Sinaran. Okay, cathode ray, sinaran kathod dalam Melayu dia. So, kita boleh nampak that cathode ray. Itulah cathode ray. Stream of high velocity electron beam. Okay, tak pun high velocity electron beam. Samalah, itu cathode ray. Okay, now, cathode ray ni kalau kita tengok, dia akan jalan straight je terus pergi anode. At a maximum energy. Kenapa dia boleh buat macam tu? Sebab dekat sini kita jadikan dia vacuum. Okay, bila vacuum meaning tak ada another particle dalam tu. So this electron tak perlu nak pergi langgar partikel lain. Kalau ada partikel lain dalam tu, elektron ni kena langgar lain, dia tak boleh lah nak terus straight line pergi anode tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan. Okay, sebab dia tak ada halangan, dia tak ada resistor. Tu dia akan jalan straight je pergi anode. Straight dengan maximum energy. Sebab semua heat energy yang kita ada kat sini, okay, kita convert daripada ni power supply kan. So of course daripada electrical energy pergi heat energy. Kat sini heat energy, sampai heat energy bila dia bergerak ni dia jadi kinetic energy. Ada 3 kali pertukaran energy dalam proses electron emission ni, dalam proses thermionic emission ni. Okay, so kita start dengan electrical energy. Dan daripada electrical ni lah kita tukar kepada heat energy untuk panaskan filament. Dan filament ni bagi energy dekat elektron untuk elektron bergerak. So bergerak maksudnya KE lah. So ada 3 pertukaran energy dalam thermionic emission. Okay, alright, so that's that untuk cerita thermionic emission and also what is cathode ray. Saya harap awak faham. Saya harap cukup jelas. Saya tak sure laju ke tak saya terang ni, tapi let me know. Okay, kalau laju sangat. Okay, now factors affecting the rate of emission. Ada faktor dia yang kita nak macam nak bagi dia lebih laju, macam nak bagi dia lebih lambat. So first kita boleh control the temperature of the heated metal. Macam mana nak control temperature of the heated metal? Kita tengoklah awak nak bagi berapa volt. Lagi tinggi kita bagi voltage,
kepada filament tungsten tadi tu, tungsten filament whatever, lagi banyak heat, maksudnya lagi tinggi temperature, therefore the higher the temperature, the higher the emission rate. Lagi pantas pengeluaran kita punya elektron. Surface area of the heated metal pun of course lah lagi besar surface area, lagi banyaklah elektron yang boleh di-emit. Types of metal, okay, ada metal yang rate of emission dia lambat sikit, ada metal rate of emission dia laju. This one kena tengok balik characteristic of the metal. Okay. Coated material on the metal surface. This one, kalau kita coat the metal dengan layer of barium oxide or strontium oxide, kita boleh mempercepatkan dia punya rate of emission. This one pun ada kaitan dengan the chemistry of this layer. Okay, nak tahu lebih lanjut nanti awak tanyalah cikgu chemistry awak. Saya sendiri pun tidaklah. Saya dah baca, cuma untuk terangkan kepada awak, saya rasa awak takkan faham. So yang awak kena tahu, kau hafal je lah benda ni, okay? Ada metal yang laju, ada metal yang lambat. Tu je. Awak kena tahu 4 faktor ni lah, okay? Okay, now. Okay, now. So kita dah tahu dua benda tadi, thermionic emission dengan cathode ray. Kita nak tengok pula properties of cathode ray. Boleh tak dia dideflectkan oleh electric field? Ada efek tak electric field dekat kita punya cathode ray? Okay, so apa kita buat? Kita ada satu, ni cathode ray lah, cathode ray tadi tu. Dan kita ada filament kat situ untuk supply energy macam biasa. Dan kita ada anode. Oh, sebelum tu saya lupa nak beritahu. Anode ni tadi, kerja dia adalah untuk acceleratekan the electron. Sebab elektron kan negatively charged. Anode kan positively charged. So secara lahiriahnya, secara apa ayat dia? Secara naturalnya benda yang negatif akan attracted to positive lah. So therefore dengan adanya anode kat sini, elektron tu akan laju-laju bergerak. Kalau tak ada anode kat sini, elektron tu akan merata perginya. Faham tak? Dia tak ada tempat untuk dia fokus pergi. Aku nak pergi mana ni? Aku nak pergi mana ni? Macam tu. So bila ada anode, okay, anode tu menarik dia, menyebabkan dia lajulah ke arah anode. Okay? Dan salah satu sebab dia laju, sebab dia punya kinetic energy dah sememangnya high. Sebab itulah kita guna, saya lupa lagi nak beritahu. Tengok tu mengarut lagi aku. Untuk eksperimen ni, kita hanya boleh guna extra high tension. Extra high tension ni maksudnya voltage dia tersangat-sangatlah banyak. Kilovolt ni. Kilo means 1000 kan. So 3 kilovolt maksudnya 3000 volt. Itu yang kau guna dekat lab tu. Paling tinggi apa? 12 Tu pun panas kan awak punya apa tu? Wire kan. Ada yang terpegang wire tu panas kan kau rasa kan. Tu baru 12 volt awak. Sekarang ni kita kena guna 3000 volt. Untuk mengeluarkan all electron from cathode ni. Okay. Aduh mak kau. Okay. Jadinya, dekat sekolah tak mungkinlah boleh buat. Sebab kita tak ada power supply yang begitu tinggi macam ni. Kalau ada pun saya tak berani lah nak buat. Kita suruh Cikgu Zul buat nanti ya. Kot dia berani, mana tu dia lelaki kan, dia kena berani. Wah, kau cerita kat dia Tapi sesedia bersama je macam kita orang. Bahaya sebenarnya bahaya. Tapi tak apa, kita ada video zaman sekarang ni. So tak perlu menyusahkan diri. Nope. Kan aku dengan lebih lanjut membebel. Okay, again. Now, electric field. Ni namanya deflection tube. Okay, tadi tak ada kan benda lah ni kan. Sekarang sebab kita nak tengok effect of electric field dekat this cathode ray, kita letak satu benda. Yang ni ialah sebenarnya fluorescent screen. Okay, bye. Saya rasa ni salah. Sabar sekejap Okay, ni betul. Okay, kita tengok ni. Fluorescent screen nak buat apa? Fluorescent screen pun boleh juga nak tengok nak tengok electron beam. Okay. So ni setup dia. Saya terang dulu lah. Kejap kita dengar sebelum dia sembang. Okay, ni setup dia. So kat sini dia punya cathode and what not. So kita akan nampak cathode ray dia kat sini sekejap lagi. And then dia ada satu plate. Ni. Plate ni. Plate yang boleh mengalirkan elektrik lah. Sama ada apa-apa plate lah metal plate. Okay, so ni metal plate ni. Dia akan connectkan dengan positive and negative terminal of another EHT punya power supply. Okay. So untuk eksperimen ni kita ada dua power supply. Satu kat sini. Satu untuk acceleratekan kita punya cathode ray ataupun produce cathode ray.
Satu lagi untuk bagi charge kat sini. Untuk menchargekan benda ni. The metal, okay. Barulah kita boleh tengok efek dia macam mana. Okay, now kita dengar dulu apa cikgu ni nak cakap. Cikgu ni dia buat eksperimen ya, rajin dia buat eksperimen. Bagus. Assalamualaikum. Di sini saya ingin tunjukkan tiub pemesongan sinar katot. Saya menggunakan tiub pemesongan. Tujuan tiub ini ialah untuk mengkaji sifat sinar elektron yang boleh dipesongkan oleh medan elektrik. Kalau tiub Palam Maltese untuk mengkaji sifat sinar elektron apabila ada medan elektrik. Kalau tiub Palam Maltese untuk mengkaji sinar elektron apabila ada medan magnet. So yang ini untuk mengkaji kesan apabila ada medan elektrik. Okey, seperti biasa ada filament, katot, so ada anode dekat sini. So filament ini kita sambungkan kepada power supply. Dekat sini kita perlukan dua ELT. Okey, agak panjang sikit, saya letak di belakang. Okey, ini kita sambungkan kepada ini kita sambungkan kepada filament. Kemudian kalau kita buka, so kita dapati ada nyalaan pada filament ini. So elektron akan terpancar secara random. So kita perlu wujudkan, ini off dulu. Kita wujudkan daya gerak elektrik antara filament ini, katot dengan anode. Kita wujudkan antara ini dengan ini, kita wujudkan daya gerak elektrik. Ini katot, ini anode. So kita gunakan ELT yang pertama, sambung kat sini. Okay. Apabila kita sambungkan yang pertama, kita buka, kita dapati ada nyalaan, cuba lihat. Okay, ada nyalaan warna hijau. Kita cuba tutup lampu. Okay. Nampak ada nyalaan warna hijau. Bukan warna hijau, warna biru. Warna biru. So, perhatikan kat sini. Okey. So bila saya dekatkan dengan magnet sinaran tu akan terpesong. Itu menunjukkan sinar elektron tu mudah dipesongkan oleh medan magnet. Okey, sekarang ni kita nak pesongkan sinar elektron tu dengan medan elektrik. So kita perlukan high voltage yang lain. Okey, katakan ini tersambungkan dengan terminal positif. Terminal positif dekat bawah ni. Sambung dengan sini. Ini terminal negatif. Sambungkan sini. Kita buka. Okey, kita buka. Kita perhatikan. Okey, kita dapati sinar elektron tu akan terpesong ke bawah. Kenapa? Sebab bila bawah ni plate positif dominan, so elektron ni akan tertarik ke arah plate positif. Bagaimana kalau kita tukarkan? So kita tukarkan, cara dia ialah kita ubah sesuai sinilah. Okey, kita buka sini. Okey, bila kita buka kat sini, kita dapati sinar elektron ni akan terpesong ke atas. So kenapa sinar elektron ni ada terpesong sikit, terpesong kuat? So bergantung kepada arus kekuatan cas pada plate positif. Bila kekuatannya tinggi, dia akan terpesong ke atas. Bila kekuatan rendah, mungkin dia kurang terpesong. Okey, ini perkongsian daripada saya mengenai tiub pemesongan sinar elektron. Terima kasih kepada Cikgu Idris. Okey. Cikgu Idris ni hari tu dia pernah datang. Masa tu last year punya form 5 saya ajar. Kita pernah panggil dia bawa lah dia punya alat-alat ni. Tapi memang scary sikit lah kan. Bahaya sikit. Okay. So now, ni lah dia punya cathode ray tadi ni. Kalau awak tengok mula dia straight line kan tadi. Masa dia tak connect kan to all of this. Dia tak connect, dia tutup ni. Dia straight line.
And then bila dia connect kan, barulah benda tu ada deflection. Kat atas ke bawah depends on kat sini terminal apa. Dengan kat atas ni terminal apa. So tadi, saya tukar colour lah, colour biru ni tak menarik. Okay, so tadi dia pesongkan ke bawah dulu kan. So maksudnya sebab dia buat yang bawah ni positif dulu. And then after that dia terbalikkan terminal. Awak sendiri tengok dia terbalikkan terminal. So benda ni pun akan tukar arah dia ke atas. So remember, kenapa jadi macam tu? Sebab kita punya elektron negatif. So of course dia akan ke arah positif. Okay, dan dia akan menjauhi negatif jugalah. Kat sini akan ada repulsion force. Kat sini akan ada attraction force. Okay. So tu je lah effect of electric field kepada kita punya cathode ray. Okay, so ni dia punya summary lah. Tak ada apa pun, just a summary. Okay, so first, dia kata when no power supply is connected to deflection tube, tak adalah deflection, dia straight line je. Lepas tu tiba-tiba bila kita buka bila kita connect dengan the second power supply, kat atas ni positif, kat bawah ni negatif. So dia akan bergerak ke deflect upwards. Deflect macam tu kan. And then bila kita tukar dia punya terminal, positif, negatif, dia akan deflect ke bawah. Okay, so daripada eksperimen ni, kita ada 3 conclusion yang kita boleh buat. Pertama, cathode ray travel in straight line. Sini kita boleh tengok daripada apabila sebelum adanya deflection plate. Sebelum deflection plate tu kita connect dengan any power supply, dia travel straight line je yang colour biru tadi tu. And then cathode ray is negatively charged. Yang ni bila dia start deflect. Dia start deflect ke arah anode. So kita boleh katalah cathode ray tu memang negatif lah. Sebab dia ke arah anode. Okay. Okay, tu je lah. 3 conclusion yang kita boleh buat daripada this experiment. Okay, now let's see effect of cathode ray dalam magnetic field pula. Okay, so dalam magnetic field dia lain sikit dengan electric field. Electric field tadi kita letak kat sini satu plate kan. Electric plate. Electronic plate. Apa benda plate? Metal plate. Apa benda aku mengarut ni? Metal plate. Untuk magnetic field, kita akan letak satu benda nama dia Maltese cross. Maltese cross ni tak ada apa pun. Kita boleh buat guna besi je. Okay. Bentuk dia bentuk plus macam tu. Sekejap lagi saya terang. Kenapa kita nak kena ada Maltese cross ni? Okay, now kita tengok dulu this video. Macam mana dia buat eksperimen. Sebab kita ada buat eksperimen kan. Kita tengok video je lah. Assalamualaikum rakan guru yang saya hormati sekalian. Di sini saya ingin berkongsi idea cara pemasangan yang tube palang Maltese. Video sebelum ni saya terangkan cara pemasangan tube sinar elektron. Yang ini adalah tube palang Maltese. Sebenarnya ada palang di tengah-tengah ni. Di tengah-tengah diperhatikan ada palang sini. Sini pun dah flow. Tube palang Maltese ni masih mengekalkan prinsip kerja sinar elektron. Itu ada senapan elektron, plate pemesongan, kemudian skrin pendar flow. Okay. So untuk terpasang ni, terpastikan sambungan kita ni pada 12 volt. 12 volt kita gunakan power supply. Okay, bila kita on-kan, kita akan dapati filament ini akan menyala. Dekat sini kita nampak ada macam cahaya sikit lah. Sebenarnya kaki ni ciptaan saya lah untuk memudahkan dia pegang. Sebab nak beli kaki ni saja harga 400 lebih. Jadi kalau kita buat sendiri tak sampai pun RM50. Okay. Bila filament ini dipanaskan, so elektron akan bergerak secara random lah. Kita nampak sini macam bayang-bayang. So bayang ni tak sempurna lagi lah. So untuk bagi kita lebih jelas, kita pecukkan elektron daripada cathode ke sini. So untuk pecukkan elektron daripada cathode ke anode ni, kita wujudkan high voltage. High voltage ni kita sambungkan satu wire lain tambahan dan kita gunakan EXT voltage voltan lampau tinggi ini kita sambungkan. Okey, kalau kita sambungkan sini berhati-hati jangan buat sentuhan Okey, bila kita sambungkan ke sini, kita naikkan voltage ni perlahan.
sehingga kita nampak ada bayang hijau terbentuk kat sini. Kita naikkan, kita nampak. Oh, tak buka lagi. Oh, okey. Okey. Wah, saya terkena switch ni. Okey, kita buka perlahan-lahan. Kita buka perlahan-lahan sehingga kita nampak bayang hijau terbentuk di sini ya. Okey, bagaimana bayang hijau terbentuk? Ini pernah tanya dalam soalan SPM. Apabila elektron tadi dipecut daripada katot ke anod, so elektron tadi akan melanggar palang. Bila elektron ni melanggar palang, so menyebabkan skrin kat sini kat sini berubah bentuk. Wah, ada cas sikit-sikit sini. Saya rendahkan voltage ni. Okey. Okay, berhati-hati, kadang tersentuh ni ada cas mengalir pada badan kita. So balik pada soalan tadi, bagaimana sinar warna coklat, warna hijau ni terbentuk apabila elektron dilanggar skrin pernah flow, maka dia akan tukar daripada tenaga elektrik kepada tenaga cahaya. So bagaimana palang ni pula terbentuk? Palang ni terbentuk kerana elektron tadi dihalang oleh palang maltis di tengah-tengah tadi. Okey, saya offkan, tunjukkan. Okey, dekat sini ada palang maltis. So bila elektron tadi dihalang oleh palang maltis, dekat sini akan menunjukkan palang. Okey. Okey, ada kesan apa? Pengaliran arus tapi kecil lah. Mungkin kecil pun bahaya pada pelajar. Okey, bagaimana kalau saya letakkan magnet dekat sini? Cuba lihat. Kalau letak magnet, apa akan jadi? Kalau letak magnet, palang ni akan bergerak ke bawah. Cuba lihat. Okey, kita lihat palang ni. Mungkin ada kebocoran current ini. Okay, ada kebocoran current ni. Okey, bila kita lekatkan dengan magnet, okey, dia akan bergerak ke bawah. Okey, untuk memahami bagaimana dia bergerak ke bawah dan ke atas, kita kena tahu hukum tangan kiri filamen. Kalau elektron dia pecut daripada katot ke anod, berarti arus sebaliknya lah. Arus daripada anod kepada katot. So ini pengaliran arus, jari hantu kita ni. Kita lihat magnet ni, tak nampak sini magnet. So ini utara, ini selatan. Jadi magnetnya daripada utara ke selatan, daripada utara ke selatan. Ini arus ke dalam, So magnetnya daripada utara ke selatan. So mengikut hukum tangan kiri filamen, so dia akan bergerak ke bawah. Okey, ini pun pernah ditanya dalam soalan SPM berkaitan dengan tube palang maltis, kenapa bayangan ni bergerak ke bawah. Okey. Okay, ini perkongsian mengapa dia bergerak ke bawah. Okay, bila elektron ni mengalir daripada katot kepada anod, so arus akan mengalir daripada anod kepada katot. So ini jari hantu kita adalah pergerakan arus. So ini adalah medan magnet daripada utara ke selatan. So bila kita rekatkan, dia akan bergerak ke bawah. Kalau kita terbalikkan, dia akan bergerak ke atas lah. Okay, dia bergerak ke atas. Okey, ini perkongsian daripada saya. Sekiranya Idris, terima kasih. Okay, so now kita dah tengok tadi eksperimen how magnetic field affect our cathode ray. Okay, so now kita nak tengok kenapa dia letak Maltese cross ni. Okay, dia letak Maltese cross ni untuk nak menyatakan bahawa kita punya cathode ray ni travel in straight line. So bila dia langgar this Maltese cross, dia tak boleh menembusi that Maltese cross. So that's why lah adanya shadow instead of light je. Kalau dia boleh tembus, satu sebab dia tak boleh, dia can be blocked by a thin metal. Okay.
Sebab itulah adanya shadow. So ni bukti yang pertama lah, bukti untuk proofkan kita punya cathode ray ni can be blocked by a thin metal. And also bukti kedua masih lagi sebab dia travel in straight line. So dia macam mana pun dia akan langgar juga Maltese cross tu. Sebab itulah terbentuknya shadow. Okay. Alright. So another one. Kalau kita perasan tadi, awak nak perasan kan, bila dia naikkan voltage kita, voltage tadi, color of the light itu akan bertukar menjadi, color cathode ray kita bertukar menjadi hijau. Okay, fluorescent effect lah. Tak adalah hijau sangat, color fluorescent kan, hijau yang fluorescent tu. Okay, kat sini, apa yang dia nak proofkan ialah sebab terlalu tinggi dia punya kinetic energy, so dia dah berubah dah daripada kinetic energy kepada light energy. Okay. So that is all the reason kenapa semua ni berlaku. And also now, okay, bila kita letak magnet, kita tengok juga dia punya direction of this bayang-bayang ni akan berubah, kejap ke atas, kejap ke bawah kan, termasuklah yang fluorescent yang bulat yang tadi. Okay, this one menunjukkan bahawa magnetic field ada effect, dia boleh deflect the cathode ray. Okay, deflect ke atas ke bawah depends on arah magnetic field lah. Okay, dan dia punya deflection direction kita boleh tengok using Fleming left hand rule lah, macam Cikgu Idris tu tunjuk tadi. Okay, that's how kita buat eksperimen ni dan apakah reason di sebalik setiap benda yang dibuat. Okay, so now kita nak tengok cathode ray punya properties. Okay, properties of cathode ray ni awak kena ingat juga sebabnya nanti dia akan tanya dalam soalan. Dia boleh tanya, dia akan tanya. Okay, so first kita tahu dia adalah negatively charged particle. Tadi dah tengok. And then travel in straight line, high speed with high kinetic energy sampai tahap dia boleh tukar daripada Ke to light energy. This is what cause the fluorescent punya color tadi. Okay, fluorescent light. So benda ni kat mana kita boleh apply? Kita boleh apply dekat TV, computer. Dulu memang ada cathode ray tube ni dalam kita punya TV. TV sekarang TV dulu adalah okay. TV sekarang dia dah guna teknologi lain. Tapi ni dia punya main dia. Okay. And can be deflected by electric field and magnetic field yang macam kita dah tengok tadi. And also can be stopped by thin metal. Remember tadi kita punya Maltese cross tu. Okay, itulah properties of cathode ray. Okay. Okay. So now, kita nak kira pula energy of the electron dalam cathode ray. So, electrical energy kita sekarang ni formula untuk electrical energy, which is electron punya charge darab dengan voltage. Okay. So, satu elektron kita ada 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 coulomb. Awak dah pernah jumpa dalam chapter 3. So, nak cari energy dia ni electrical energy ni electrical energy. Ni lah tulis kat sini lah. Electrical potential energy. So, electrical energy lah. Kita kena ambil kita punya 1.6 darab berapa ni, darab je dengan voltage yang ada. Itu electrical energy. Okay. So, tadi kita dah tengok. Electrical energy ni dia akan convert to kinetic energy. Okay. Tadi kan masa lepas dia dah keluar daripada elektron dah keluar. So, dia kat sini dah jadi Ke. Okay. So, electrical energy yang kita bagi kat sini akan convert semua semua. Jadilah Ke. Sebab itulah kita punya formula sekarang ni EV equals to half mv squared. So, kita boleh cari velocity of the electron through this formula. So, Vmax kita panggil dia Vmax sebab dia memang V yang maksimum. Dia akan jadi 2EV divided by M. This one awak rearrange lah this formula untuk jadikan V squared max, Vmax to subject. So, Vmax sama dengan 2EV over mass. So, this is how we find the velocity of the electron in a cathode ray. Okay? Okay. Tu je untuk hari ni. Oh, kejap. Ya ke tu je? Tengok. Okay. So, kita ada solving problem sebenarnya.
Yang ni, semua ni boleh jawab lah kan. What is the burning emission and cathode ray? Ni tengok je definition balik. Dalam buku teks, characteristic of cathode ray samalah dengan properties of cathode ray yang saya baru ajar tadi. And then all the function of the component, heating filament untuk apa, cathode untuk apa, anode untuk apa, fluorescent screen untuk apa. Mostly saya dah bagi tahu. Why must a cathode ray tube be in a state of vacuum? Sebab tadi tu kalau tak ada vacuum, kita tak akan dapat maximum energy untuk travel from cathode to anode. Okay. When electron beam move from the cathode to anode in vacuum tube, state the type of motion of the electron beam. Of course lah, accelerate. Tak pun high velocity. Tu namanya type of motion. Move with high velocity. Or move with acceleration. Transformation of energy. Tadi saya dah ajar. Cathode to anode je. So maksudnya electrical, convert to heat, convert to kinetic energy. Relationship between voltage and the velocity. Kita dah tengok tadi. V equals to half. V equals to 2 EV over M. So the higher the voltage, the higher lah kita punya velocity. Okay, double dia double. Relationship between voltage and ni dah lah yang ni kan. Relationship dia yang ni lah tadi. V squared sama dengan 2 EV over M. So V is directly proportional to V squared. Okay. When AC power supply is connected across the cathode ray, what is the velocity of the electron? Okay, this one kita kena kira. So gunalah formula. 2 V dia 800. E dia 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Mass of electron dia dah bagi yang ni. Bahagi 9.11 darab 10 kuasa negatif 31. And then you get the answer lah. Okay, now dia kata, what is the effect of the velocity of the electron if the voltage increase by 4 times? Okay, so kita tengok kat sini tadi. Ni dia punya relationship dia. So kalau CD 4, square root of 4 akan equals to 2 kan? So maksudnya bila voltage increase by 4, kita punya velocity akan increase by 2. So velocity kita akan double je lah. Kalau kita punya kalau kita punya voltage increase by 4 times. So velocity akan double je sebab dia square root. Okay? I hope you guys understand. Kalau tak faham macam biasa, boleh hit me up kat mana-mana yang awak rasa senang nak reach. Selalunya WhatsApp lah. Okay? Bye. Thank you.